أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Dan jika kamu meninggalkan mereka untuk mencari rahmat daripada Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu belenggu pada lehermu kedekut. Janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu kedekut, dan jangan pula kamu terlalu menghulurkannya sangat pemurah, kelak kamu akan tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membataskan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan suatu dosa besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya,
kecuali dengan sesuatu alasan yang benar. Dan sesiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu pula melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan dengan hukuman qisas. Dan janganlah kamu menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sehingga dia dewasa. Dan penuhilah janji, kerana janji itu pasti dipertanggungjawabkan. Dan sempurnakanlah sukatan apa yang kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta bertanggungjawab. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu adalah perbuatan jahat yang sangat dibenci di sisi Tuhan. Maksud, jika kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik-baik agar mereka tidak kecewa kerana mereka belum mendapat pertolongan daripadamu. Dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezeki rahmat daripada Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Lihat catatan Al-An'am 6151. Kekuasaan di sini ialah hak ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut qisas atau menerima diat. Lihat Al-Baqarah 278 dan An-Nisa 492. Semua larangan yang disebut pada ayat 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36 dan 37 surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai larangan hamba-Nya melakukan zina dan perbuatan yang menghampiri zina, iaitu perbuatan yang mengakibatkan berlakunya tindakan perzinaan. Seperti dalam firman-Nya, iaitu, dan janganlah kamu menghampiri zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji, iaitu perbuatan dosa besar dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra 17:32, iaitu seburuk-buruk jalan dan cara. Daripada Abu Umamah, ia berkata, sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Orang ramai pun mendatangi lalu melarangnya. Mereka berkata, jangan. Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah. Ia pun mendekat lalu duduk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu menyukai berzina dengan ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus Tuhan. Nabi SAW bersabda, orang lain juga tidak menyukai berzina dengan ibu mereka. Apakah kamu menyukai berzina dengan puterimu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Nabi SAW bersabda, orang juga tidak menyukai berzina dengan puteri-puteri mereka. Apakah kamu menyukai berzina dengan saudara perempuan ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Nabi SAW bersabda, orang lain juga tidak menyukai berzina dengan saudara perempuan mereka. Apakah kamu menyukai berzina dengan saudara perempuan kepada ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Nabi bersabda, orang lain juga tidak menyukai berzina dengan saudara perempuan mereka. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan baginda pada pemuda itu dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Sejak itu pemuda itu tidak pernah menulis sesiapa pun. Ibnu Abi Dunya berkata dengan bersumber daripada Al-Haisam bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda,
Tiada dosa yang lebih besar di sisi Allah melainkan dosanya seorang yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal baginya. Daripada Imran bin Husin, sesungguhnya seorang wanita daripada Juhainah datang menghadap Nabi SAW padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum. Oleh sebab itu tegakkanlah hukuman itu ke atasku." Lalu Nabi Allah memanggil wali perempuan itu dan bersabda kepadanya, "Rawatlah wanita ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku." Lalu walinya melakukan pesanan tersebut. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Maka pakaian wanita tersebut dirapikan agar auratnya tidak terbuka saat direjam. Setelah direjam, baginda menyembahyangkan jenazahnya. Namun hal itu menjadikan Umar bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Allah, perlukah dia disembahyangkan? Bukankah dia telah berzinar?" Baginda menjawab, "Sungguh dia telah bertaubat. Kalau sekiranya taubatnya dibahagi-bahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua." Adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah SWT secara ikhlas? Hadis ini memberi pengertian bahawa hukuman terhadap penzina tidak ditegakkan saat wanita itu hamil hingga dia melahirkan. Abu Usamah. Daripada Ubadah bin Samit, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah semua ajaranku. Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka kaum wanita. Pemuda dengan gadis hukumannya adalah sebatan 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan lelaki dan wanita yang sudah berkahwin hukumannya adalah sebat 100 kali dan direjam. Hadis riwayat Muslim. Daripada Banz bin Hakim, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima amalan taubat seseorang yang mempersekutukannya setelah keislamannya atau hingga dia memisahkan diri dari orang-orang musyrik menuju golongan muslim. Sungguh aku tidak dapat menolongmu daripada neraka. Ketahuilah Tuhanmu memanggilku dan bertanya, apakah engkau telah menyampaikan kepada hamba-hambaku? Aku menjawab, wahai Rabbku, sungguh aku telah menyampaikan pada mereka. Dan agar orang yang hadir di antara kamu menyampaikan pada yang tidak hadir. Lalu mulut-mulutmu akan dikunci dengan rapat. Sesungguhnya inilah yang pertama kali menerangkan berbincang. Dan baginda bersabda sebagai perantara Muawiyah melanjutkan, Rasulullah mengisyaratkan dengan menepukkan tangannya ke atas pahanya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini perkara daripada agama kita? Baginda menjawab, ya, ini termasuk daripada perkara agama kamu. Mana saja yang baik maka itu cukup bagi kamu. Sadaqallahul azim.